Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri hamba Umay persembah diri. Terus bersama saya Umay Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 26 Julai 2023. Presiden Amanah Datuk Seri Mohamad Sabu menjelaskan bahawa soal pengganti kepada jawatan-jawatan yang dipegang oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub akan dibincangkan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini melibatkan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta calon bagi kerusi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram selain jawatan timbalan Presiden Parti Amanah. Tambah beliau, perkara itu akan diputuskan oleh kepimpinan parti bila-bila masa yang sesuai selain meminta agar barisan pimpinan dan ahli-ahlinya supaya tidak mewujudkan sebarang spekulasi mengenai pengganti Salahuddin. Ketika ini, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Senator Fuziah Saleh mengetuai kementeriannya manakala amanah kini dibarisi 7 ahli parlimen iaitu Mat Sabu, bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Muhammad Sani Hamzan, Azli Yusof, Raj Muni Sabu, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari dan Aminul Huda Hassan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka mengumumkan hala tuju ekonomi negara yang dikenali sebagai ekonomi madani memperkasakan rakyat esok. Berkongsikan perkara itu di laman Facebook miliknya, Anwar berkata dasar tersebut adalah hala tuju baharu kerajaan bagi memastikan ekonomi negara terus berkembang pesat. Berdasarkan poster yang turut dimuat naik Perdana Menteri, majlis tersebut akan diadakan pada pukul 9 pagi esok di Suruhanjaya Security Malaysia SC Kuala Lumpur. Pada Jun lalu, beliau menjelaskan naratif itu akan melaksanakan kerangka besar, umum dan disusuli dengan beberapa tiang nadi ekonomi yang akan dijelaskan secara berperingkat. Kementerian Kewangan menegaskan bahawa maklumat mengenai alaun madani yang akan ditawarkan kepada semua kaki tangan awam adalah palsu. Kementerian Kewangan membuat penegasan itu sebagai menangkis dakwaan satu poster palsu yang menjelaskan penjawat awam akan menerima bayaran minimum sebanyak RM800 menerusi alaun madani berkenaan. Menerusi poster palsu itu yang turut memaparkan wajah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, alaun sara hidup dan bayaran insentif wilayah yang dinikmati penjawat awam ketika ini akan dimansuhkan seterusnya digantikan dengan alaun madani. Difahamkan alaun madani itu bagi meraihkan kesamarataan antara negeri di mana pembayaran minimum sebanyak RM800 akan diperkenalkan. Susulan itu, Kementerian Kewangan menasihatkan orang ramai agar berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu seperti itu. Polis Diraja Malaysia PDRM memerlukan Akta Pencegahan Jenayah Poka 1959 bagi memerangi aktiviti jenayah terancang, terutama sindiket perjudian yang semakin berleluasa di negara ini. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, polis memerlukan poka bagi memudahkan penguatkuasaan memerangi pelbagai jenayah terancang seperti judi yang mana sindiket tersebut ketika ini sedang mengaut keuntungan besar. Menurutnya, selepas poka digantung, polis hanya menggunakan Akta Rumah Judi Terbuka 1953 untuk membantras aktiviti haram itu, namun undang-undang sedia ada tidak cukup untuk memerangi kegiatan tersebut. Tegasnya, sindiket perjudian dalam talian dilihat semakin berani mempromosikan secara terang-terangan kegiatan mereka di media sosial bagi menarik minat kaki judi. Selain memerlukan poka, Razarudin berkata antara cabaran mengekang aktiviti judi juga adalah disebabkan kebanyakan dalang atau penganjur judi yang dikesan polis berada di luar negara. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi.
Jabatan Perdana Menteri JPM mengesahkan bahawa kenyataan media siasatan ke atas Datuk Dr. Zulkifli Mohamad, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang kononnya dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah palsu. Menerusi akaun Facebook rasminya, JPM berkata, tindakan menyebarkan kenyataan tersebut menerusi media sosial adalah perbuatan berniat jahat dan mengelirukan rakyat. JPM turut meminta orang ramai merujuk kepada akaun media sosial rasmi JPM melalui platform Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok untuk berita sahih. Berdasarkan kenyataan yang tular itu mengatakan bahawa kerajaan komited untuk menambah baik dan memperkasakan tata kelola berkesan dalam sektor perkhidmatan awam untuk mengembalikan keyakinan rakyat di negara ini. Ia juga mendakwa kononnya Perdana Menteri akan menubuhkan satu jawatan kuasa siasatan bagi menyiasat isu berkaitan Zulkifli yang akan diketuainya sendiri. Antara lain, kononnya siasatan yang dilakukan akan tertumpu kepada isu salah guna kuasa Zulkifli ketika menjawat jawatan sebagai Setiausaha Persekutuan SUP Sabah dengan campur tangan mesyuarat tender di Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS. Semua pihak dilarang memasang bahan kempen di semua premis dan perpasangan elektrik milik Tenaga Nasional Berhad TNB sepanjang tempoh berkempen Pilihan Raya Negeri PRN di 6 negeri mulai 29 Julai ini. Larangan itu termasuk menampal atau menggantung bahan-bahan kempen seperti poster, bendera, gegantung dan sepanduk di menara penghantaran, tiang elektrik, peti pembekal, pencawang, tiang elektrik konkrit dan talian atas. Ketua Pegawai Rangkaian Pembahagian Chief Distribution Network Officer TNB Wan Nazmi Wan Mahmud berkata, kerja-kerja pengorekan tanah juga dilarang bagi mengurangkan risiko tersentuh kabel elektrik. Jelasnya, pemasangan bahan-bahan kempen tersebut boleh menghalang akses TNB untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pemulihan bekalan. Selain itu, orang ramai juga dinasihatkan agar tidak memegang, membawa atau memasang tiang bendera di bawah mana-mana talian penghantaran elektrik. Menurutnya lagi, aktiviti berbahaya ini juga menyalahi peruntukan Seksyen 37 Akta Bekalan Elektrik 1990 dalam kurungan Akta 447 iaitu mengganggu, mencacatkan atau merosakkan perpasangan elektrik. Seorang lelaki warga emas terlepas hukuman gantung selepas dijatuhi hukuman penjara 38 tahun oleh Mahkamah Tinggi hari ini setelah didapati bersalah membunuh jirannya 3 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Abdul Wahab Mohamad turut memerintahkan tertuduh Muhammad Syahrudin Zakaria 68 tahun menjalani hukuman penjara dari tarikh ditangkap pada 4 Mei 2020. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian Zahara Khalid, 77 tahun, di sebuah rumah di Kampung Pasir Panjang Laut, Seri Manjung sekitar pukul 8 malam pada 3 Mei 2020. Dalam penghakiman di akhir kes pembelaan, Abdul Wahab memberitahu hukuman terhadap tertuduh diputuskan selepas mahkamah memberi pertimbangan ke atas penyataan impak mangsa, fakta-fakta kes, keterangan saksi-saksi dan faktor-faktor untuk memberatkan serta meringankan hukuman berlandaskan kepada prinsip undang-undang berkaitan hukuman. Media pada 4 Mei 2020 melaporkan seorang wanita warga emas ditemukan mati dengan separuh badan tenggelam dalam parit kira-kira 400 meter daripada rumah suspek. Siasatan awal polis mendapati sebelum kejadian itu berlaku, terjadi pertengkaran antara kedua-dua mereka menyebabkan mangsa dipukul dan dipijak sebelum dicampak ke dalam parit. Seorang nenek berusia 83 tahun yang tular kerana mengahwini jejaka berumur 37 tahun sebelum ini, akhirnya mengumumkan perpisahan mereka selepas mengaku penat menjaga suaminya. Iris Jones menjadi perhatian di seluruh dunia apabila dia berkahwin dengan seorang jejaka dari Mesir, Muhammad Ibrahim, yang bekerja sebagai pengawal keselamatan di Pasar Raya Tesco pada 2020. Meskipun Jones sering memberitahu orang ramai bahawa cinta mereka sejati, namun malangnya jodoh mereka tidak berkekalan dan akhirnya terpaksa membawa haluan masing-masing. Punca penceraian adalah kerana Iris penat menjaga suaminya yang pemalas dan perlu melakukan semua kerja bersendirian termasuk memasak dan mengemas rumah. Dia juga menyatakan perpisahan ini merupakan jalan terbaik dan menyesal tidak mendengar nasihat ahli keluarga dan rakan-rakannya sebelum ini. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran.
merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen halal niaga minggu ini. Wanita Muslim sememangnya sinonim dengan penggayaan tudung. Buat anda yang meminati corak tudung yang unik dan cantik digayakan setiap masa, Lily Isabella menampilkan corak rekaan seni bina Kota Mekah dan Madinah sebagai inspirasi koleksi terbaru. Menariknya, tudung rekaan ini didatangkan dengan dua corak iaitu dua warna, soft pink serta hitam. Cetusnya ilham untuk saya membuat tudung Lily Isabella adalah setelah pulang dari umrah baru-baru ini dan saya abadikan kerinduan terhadap tanah haram dengan menghasilkan tudung jenama saya sendiri. Saya memilih material satin silk dan cotton wool untuk edisi tudung saya dengan harga RM45 untuk satin silk dan RM39.90 untuk cotton wool. Mempunyai perancangan untuk membuka butik sendiri tidak lama lagi, koleksi tudung Lily Isabella turut menampilkan corak sulaman Melayu klasik yang sesuai dipakai oleh semua wanita. Yang terbaru dari saya adalah tudung sedondon ibu dan anak di mana bidang 45 untuk ibu dan bidang 40 untuk anak. Buat masa sekarang fokus pasaran saya adalah dalam negara dan insya-Allah saya akan luaskan pasaran saya di Singapura pula insya-Allah. Kerajaan dijangka menurunkan harga minyak petrol bersubsidi RON 95 sebanyak 10 sen kepada RM1.95 seliter pada Ogos berikutan inflasi makanan yang terus meningkat dan tekanan pendapatan yang menurun. MIDF Research berkata kerajaan juga dijangka akan menurunkan harga diesel dalam tempoh terdekat bagi mengimbangi tekanan inflasi dan pendapatan. Ujarnya sebagai pengimport makanan bersih dan diburukkan lagi oleh nilai ringgit yang menyusut adalah sukar bagi kerajaan untuk membendung inflasi makanan. Bagi tekanan pendapatan pula, prospek perdagangan luar yang suram akan menambah lebih banyak kelemahan kepada aktiviti perkilangan dan ekonomi keseluruhan. Setakat 6 bulan pertama 2023, purata harga minyak mentah Brent ialah RM361.60 setung, lebih rendah sedikit daripada anggaran kerajaan. Kita ke berita sukan. Liga Fantasi Kosmo musim 2022-2023 akhirnya melabuhkan tirai dengan kesemua 12 pemenang membawa pulang hadiah keseluruhan berjumlah lebih RM100,000. Selama 38 minggu dijalankan, pertandingan ini menerima penyertaan yang tidak kurang hebat daripada pembaca Kosmo selain musim kali ini menawarkan hadiah yang lebih menarik. Bertempat di Media Mulia Petaling Jaya, kesemua pemenang hadir untuk meraihkan majlis penyampaian hadiah yang berlangsung pagi ini bersama dengan Kosmo dan juga penaja utama DRB Highcom. Alhamdulillah, ini merupakan Liga Fantasi yang kali kedua kita anjurkan. Kali pertama ialah pada tahun 2001 dan 2022. So untuk tahun ini, untuk kali ini, resika ini ialah untuk musim 2022 dan musim 2023. So alhamdulillah untuk tahun ini kita dapat tajaan daripada DRB Highcom yang bersokongan kepada kita yang menyumbangkan hadiah berupa dua buah motosikal iaitu Elegant dan Pulsar di Kuala Modenas. Jika sebelum ni pada musim yang pertama kita pertandingan itu kita anjurkan secara percuma, tapi untuk edisi kali ini kita kenakan charge RM50, tapi alhamdulillah sambutan yang kita terima menggalakkan dan ditambah pula dengan sokongan daripada DRB, menjadi event kita kali ini akan lebih meriah berbanding sebelum ini. Dijalankan sepanjang berlangsungnya Liga Perdana Inggeris musim 2022-2023, program ini berjaya mengumpulkan pencinta kelab bola sepak EPL di bawah satu platform yang sama. Tak jangka, terkejut sebab itulah sebab saya tanya juga ada hadiah apa, tak beritahu lah, rahsia. So, memang terkejut sangat-sangat. Dia main time malam je. Kita baca news semua. Dia sebab game weekend. So malam, tengok malam dengan selalunya weekend je lah. Sebab game dia kalau hari bekerja pun dia macam pagi-pagi lah, 2-3 pagi macam tu kan. Dia tak ada time bekerja. So okey lah, time malam dengan weekend spend lah. Memang kalau tanya wife pun memang malam-malam wife tanya, apa duk tengok phone lama-lama, memang tengok benda ni lah, tak buat benda lain. Macam mana main game semua tak.
Memang kena fokus dekat ni lah. Pengendali import dari Croatia Bojan Hodak sah mencari angin baru selepas meletakkan jawatan selaku Ketua Jurulatih Kuala Lumpur City KL City berkuat kuasa serta-merta. Hodak disahkan bakal membimbing kelab Indonesia Persib Bandung untuk mengharungi kempen Liga 1 pada musim 2023-2024 nanti. Ulas Hodak banyak kenangan manis yang dilalui bersama skuad warga kota sejak menjadi pengendali pasukan bermula tahun 2021. Sebagai rekod, Hodak berjaya membimbing KL City FC menjulang Piala Malaysia 2021 sebelum menjadi naib juara Piala AFC 2022 dan terbaru KL City FC bergelar naib juara Piala FA 2023 selepas tewas 2-0 di tangan penyandang Johor Darul Takzim JDT Sabtu lalu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 27 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umay Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.